Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Tarmizi bin Azmi dari ISMP Matematik. Jadi pada hari ini kami daripada kumpulan 10 akan melakukan pembentangan yang bertajuk pengurusan murid. Kumpulan 10 terdiri daripada 7 orang ahli, iaitu Muhammad Azmin Azrul, Abdullah Muaz, Muhammad Tarmizi, Muhammad Firdaus, Muhammad Farham, Ernie Nur Syahira dan Beatrice. Okey, yang pertama ialah pengenalan kepada pengurusan murid. Dari segi definisi, pengurusan ialah proses mengendalikan sumber-sumber sama ada manusia ataupun fizikal. Menurut Jaafar Muhammad, pengurusan murid ialah proses mengagihkan input-input organisasi dengan cara perancangan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawalan. Pengurusan murid merupakan salah satu bahagian yang sangat penting dalam pentadbiran sekolah. Hal ini demikian kerana pengurusan murid berkaitan dengan usaha untuk melahirkan murid yang berkualiti dan mampu untuk membawa perubahan terhadap negara dalam pelbagai aspek pada suatu masa nanti. Oleh itu, pengurusan murid hendaklah dilakukan dengan sistematik dan teratur kerana ianya mampu mencapai matlamat dan objektif yang ingin dilakukan dengan jayanya. Okey, seterusnya aspek pengurusan murid. Pengurusan murid ini melibatkan aktiviti perancangan, pentaksiran, pengelolaan, pentadbiran dan juga pengawalan serta pemulihan terhadap murid. Aspek yang pertama ialah aspek perancangan. Aspek perancangan ini merupakan aspek yang paling penting kerana ianya akan menentukan objektif dan matlamat yang hendak dicapai sekaligus menetapkan kaedah-kaedah yang sesuai untuk digunakan. Aspek pentaksiran pula ialah melibatkan pengamatan dan memerhati perkara-perkara yang hendak dipertimbangkan dalam pelbagai aspek pengurusan murid. Seterusnya, aspek pengelolaan. Aspek ini pula merujuk kepada pelaksanaan dan pembentukan prosedur dalam pengurusan pembelajaran. Aspek yang berikutnya ialah pentadbiran. Pentadbiran ini biasanya berkaitan dengan kepimpinan, motivasi dan penyaliaan. Dan yang terakhir, pemulihan dan pengawalan. Aspek ini akan dibuat untuk memperbaiki rancangan yang telah dibuat. Seterusnya ialah objektif kepada pengurusan murid. Objektif yang pertama ialah untuk mengenal pasti cara pelaksanaan sistem pengurusan murid di sekolah, sama ada ia berkesan ataupun tidak. Objektif yang kedua ialah untuk mengetahui kaedah pengurusan rekod murid di sekolah, contohnya rekod kehadiran dan rekod profil. Objektif yang seterusnya ialah untuk mengkaji kepentingan pengurusan murid di sekolah. Dan objektif yang keempat ialah untuk mengkaji kelemahan yang terdapat dalam pengurusan murid di sekolah, contohnya kelemahan dalam aplikasi pangkalan data murid APDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Firdaus bin Syuaimi, bernombor matrik D201920914446. Saya akan menerangkan tentang latar belakang. Bagi latar belakang kajian kami ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Aziz. Visi sekolah ini ialah bersama memartabatkan Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Aziz dalam kelompok 5 buah sekolah terunggul dalam daerah Kota Star. Misi sekolah ini ialah memimpin, mengurus dan mentadbir sekolah dengan cekap dan berkesan. Menghasilkan pelajar yang cemerlang dalam kurikulum serta berbudaya teknologi tinggi. Seterusnya, misi sekolah ini juga melahirkan pelajar yang hebat dalam kurikulum, melahirkan pelajar yang mempunyai sasiah mulia, mewujudkan perasaan yang selamat, kondusif, ceria dan bermaklumat. Dan itu misi sekolah ini juga menjalin hubungan baik dengan ibu bapa dan komuniti untuk mencapai akademik yang cemerlang. Latar belakang sekolah ini ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Aziz atau nama ringkasnya ialah SMK Tunku Abdul Aziz, merupakan sebuah sekolah menengah kebangsaan yang terletak di Sepampai, Kedah. Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1965 dan diberi nama Sekolah Menengah Sepampai.
Pada mulanya, sekolah menengah Sepang 4 menumpang di 3 buah sekolah, iaitu di Sekolah Kebangsaan Sepang 4, SR Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Yihmin dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Bon Tie. Pada tahun 1969, sekolah ini telah berpindah ke kawasan dan bangunan sendiri sampailah ke hari ini. Pada ketika itu, bilangan pelajar hanya seramai 400 orang dan guru seramai 30 orang. Sekolah ini menggunakan bahasa penghantar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Perasmian sekolah ini telah dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam pada 2 Mac 1980. Kelas tingkatan 6 rendah pula mula diwujudkan pada tahun 1986. Pada 9 Mac 1988, sekolah ini ditukar nama kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Aziz dengan mengambil sempena nama Raja Muda Kedah pada tahun 1870 hingga 1907, iaitu Almarhum Tunku Abdul Aziz Ibni Almarhum Sultan Ahmad Tajuddin Mukarram Shah. Sejak tahun 2020 ini, enrolment pelajar di sekolah ini mempunyai seramai 802 orang pelajar, di mana 391 orang ialah pelajar lelaki dan 411 orang adalah pelajar perempuan. Dari segi kaum pula, pelajar Melayu adalah seramai 583 orang, manakala bagi pelajar kaum Cina dan India masing-masing adalah 198 orang dan 11 orang, dan pelajar dari lain-lain kaum adalah seramai 10 orang. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ernina Syahira binti Abu Hanifah, pemegang kad matrik D20191088437. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan dengan dapatan kajian. Seperti yang kita sudah maklum, kumpulan 10 menjalankan kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Aziz. Kajian dijalankan menerusi temu bual bersama Cikgu Abdullah selaku penolong kanan Hal Ehwal Murid HEM di SMK Tunku Abdul Aziz. Terdapat beberapa soalan yang diajukan kepada beliau tentang pengurusan murid di sekolah tersebut. Baiklah, kita pergi kepada soalan pertama yang berbunyi, bagaimanakah kaedah pengurusan rekod murid di SMK Tunku Abdul Aziz? Menurut Cikgu Abdullah, pengurusan rekod murid di SMK Tunku Abdul Aziz menggunakan satu aplikasi yang dinamakan Aplikasi Pengkalan Data Murid atau APDM. Aplikasi ini sangat bagus kerana ia merekod data murid secara terperinci, seperti jantina, agama, kaum, kewarganegaraan, alamat, maklumat ibu dan bapa atau penjaga dan sebagainya. APDM ini juga mempunyai maklumat tentang jenis bantuan yang diperuntukkan untuk seseorang murid seperti beasiswa kecil persekutuan, kumpulan wang amanah pelajar miskin KWAMP, elang murid khas EMK dan sebagainya. Menerusi aplikasi ini, setiap murid telah disusun maklumat mereka mengikut kelas dan guru tingkatan masing-masing berdasarkan pencapaian mereka dalam peperiksaan. Bagi sistem kehadiran pula, rekod kehadiran adalah menggunakan pepatih My Sekolah. Baiklah, apa itu pepatih My Sekolah? Pepatih My Sekolah ini merupakan satu aplikasi yang memudahkan guru kelas untuk mengisi kedatangan murid pada setiap hari, di mana murid perlu mengesahkan kehadiran ke sekolah menggunakan imbasan cap jari. Maksudnya sebelum murid datang ke sekolah dan masuk ke kelas, mereka perlu merekod kehadiran mereka menggunakan imbasan cap jari. Jadi aplikasi pepatih My Sekolah ini dihubungkan dengan data di aplikasi pengkalan data murid APDM tadi melalui e-kehadiran. Jadi apabila murid telah mengimbas cap jari mereka, kehadiran akan terus dihantar ke aplikasi APDM tadi.
Baiklah, di sini kita dapat simpulkan bahawa pengurusan rekod murid di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Aziz sangat terperinci, efisien dan mengikut peredaran zaman. Hal ini kerana mereka menggunakan aplikasi yang lain daripada yang lain, iaitu aplikasi pengkalan data murid APDM dan Pepati My Sekolah. Di sini saya berpendapat bahawa ia merupakan satu idea yang baharu dan patut dicontohi oleh sekolah yang lain. Seterusnya, kita pergi kepada soalan yang kedua, iaitu apakah kaedah yang digunakan oleh guru di SMK Tunku Abdul Aziz dalam memastikan kesediaan murid untuk belajar? Sebilangan guru SMK Tunku Abdul Aziz menggunakan kaedah pembelajaran kreatif, sebagai contoh kerja secara berkumpulan, untuk mewujudkan perbincangan dan bimbingan rakan sebaya antara murid. Kerja secara berkumpulan ini bagus kerana di dalam sesuatu atau sesebuah kumpulan itu akan wujudnya pelajar yang mempunyai tahap kesediaan untuk belajar yang tinggi dan ada yang mempunyai tahap kesediaan belajar yang rendah. Maka ia berpotensi untuk murid yang mempunyai tahap kesediaan belajar yang tinggi untuk membantu rakan dia yang mempunyai tahap kesediaan belajar yang rendah, dan mereka akan mewujudkan bimbingan rakan sebaya dan saling membantu antara satu sama lain. Selain itu, kaedah yang digunakan oleh guru di SMK Tunku Abdul Aziz untuk memastikan kesediaan murid untuk belajar ialah dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang sesuai dengan tahap kesediaan murid-murid untuk belajar, seperti bahan bantu mengajar yang berbentuk video atau visual interaktif. Kebiasaannya, murid cenderung untuk memiliki tahap kesediaan belajar yang rendah ketika permulaan kelas, kerana sebelum itu mungkin mereka baru habis rehat ataupun mereka bermain-main sesama sendiri, jadi fokus untuk belajar itu kurang. Disebabkan itu, guru di SMK Tunku Abdul Aziz menggunakan bahan bantu mengajar seperti video. Sebagai contoh, guru akan memaparkan video sebagai mukadimah untuk sesuatu topik yang bakal dipelajari. Hal ini akan menarik minat murid untuk mempelajari tajuk tersebut dan meningkatkan tahap kesediaan belajar mereka. Kaedah yang terakhir yang dilakukan oleh guru di SMK Tunku Abdul Aziz ialah dengan mencipta modul sendiri dalam bentuk bahan cetakan sebagai tambahan kepada buku teks yang sedia ada. Inisiatif ini dilakukan untuk mengelakkan murid untuk berasa bosan kerana bergantung sepenuhnya kepada buku teks. Maka guru-guru akan memberikan bahan cetakan tambahan seperti peta minda, carta alih. Hal ini memberi kesan terhadap kesediaan murid untuk belajar kerana mereka akan lebih memahami sesuatu topik itu dengan mudah. Soalan yang ketiga yang diajukan kepada Cikgu Abdullah ialah apakah kaedah yang digunakan oleh guru di SMK Tunku Abdul Aziz untuk memotivasikan murid? Yang pertama ialah berinteraksi secara dekat dengan murid untuk meningkatkan motivasi mereka untuk terlibat dalam aktiviti seperti perbincangan dalam kumpulan. Di SMK Tunku Abdul Aziz, guru-guru di sana gemar untuk melibatkan murid secara aktif di dalam kelas dengan mengadakan perbincangan. Jadi, guru-guru di sana tidak hanya memantau dari jauh, sebaliknya mereka suka untuk meronda atau memantau secara dekat setiap kumpulan-kumpulan kecil itu untuk memastikan tiada murid yang merasa tersisih, kerana sesetengah murid ada yang merasa kurang bermotivasi, merasa diri tidak pandai dan tidak boleh memberi idea. Jadi di sini guru-guru memainkan peranan mereka untuk berinteraksi secara dekat atau secara dua hala dengan murid tersebut untuk memastikan dia tidak merasa tersisih dan boleh melibatkan secara aktif juga dalam perbincangan tersebut.
Kaedah yang kedua ialah dengan memberi nasihat dan galakan dalam memastikan murid-murid terus cenderung dalam menuntut ilmu. Seperti yang kita sudah sedia maklum, motivasi juga boleh dibentuk melalui nasihat dan galakan, terutamanya daripada seorang guru kepada murid-muridnya. Hal ini demikian kerana guru diibaratkan sebagai ibu bapa kedua kepada murid-murid. Jadi, apabila murid-murid mendapat galakan atau nasihat secara terus daripada guru mereka, mereka akan lebih bersemangat dan bermotivasi. Kaedah yang terakhir ialah mengadakan program bimbingan dan kaunseling untuk murid-murid yang dikendalikan oleh 2 kaunselor sekolah yang berpengalaman. Program seperti ini sememangnya berkesan memastikan murid untuk mendapat kembali semangat dan motivasi mereka. Sebagai contoh, program motivasi akan dilakukan oleh pusat kaunseling untuk murid-murid yang akan menghadapi peperiksaan besar seperti PT3 ataupun SPM. Baiklah, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azmin Azrul bin Idris. Nombor matrik saya D2019-2091698. Pada pembentangan kali ini, saya akan membentangkan mengenai kepentingan pengurusan murid di sekolah SMK TAA. Dari penelitian sekolah SMK TAA, apakah kepentingan dalam pengurusan murid pada zaman sekarang? Pada masa kini, SMK TAA menggunakan aplikasi pakaran data murid iaitu APDM, yang mana yang telah dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kepada semua sekolah umum sekali di seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Aplikasi ini sangat berguna kepada pihak sekolah untuk mengurus maklumat berkaitan murid dengan lebih teratur dan lebih cepat. Melalui aplikasi ini, latar belakang setiap murid dapat diketahui dengan mudah dan cepat. Kepentingan dari aspek mengurus rekod murid, pihak sekolah dapat memantau kehadiran murid ke sekolah setiap hari, di mana pelajar yang tidak hadir pada tempoh tertentu akan diberi amaran. Sebagai contoh, murid telah ditetapkan jika tidak hadir 10 hari dalam masa 10 hari, maka guru kelas akan menghantar surat amaran kepada waris atau penjaga. Pengurusan murid yang berkesan dapat mempercepat dan mempermudah pihak sekolah dalam menghubungi waris sekiranya berlaku kemalangan yang tidak diingini terhadap murid. Pihak sekolah dapat menghubungi waris atau penjaga dengan keadaan yang segera tanpa membuang waktu. Dengan mengetahui latar belakang murid tersebut, pihak sekolah juga dengan mudah dapat mengenal pasti murid mana yang layak untuk menerima sebarang bantuan. Misalnya, murid dari kalangan berpendapatan rendah, pelajar-pelajar yatim, pelajar OKU dan lain-lain, seperti pelajar yang layak menerima beasiswa kecil persekutuan bagi mereka yang cemerlang dalam sukan dan pelajaran. Ini juga sebagai sumber rujukan peribadi, potensi, prestasi dan pencapaian murid dalam segala aktiviti persekolahan termasuk kurikulum bagi pihak sekolah, guru kelas, ibu bapa, Jabatan Pelajaran Negeri serta KPM sekalipun. Dari aspek kesediaan murid belajar pula, ia dapat memastikan murid-murid memperoleh ilmu daripada apa yang ia pelajari. Melainkan rasa bertanggungjawab bagi pelajar yang bersedia untuk membantu pelajar yang kurang bersedia untuk belajar bersama-sama dalam kelas. Guru-guru dapat mengatasi masalah yang tidak diingini seperti berlakunya konflik semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam darjah. Itu dapat mengelakkan perselisihan faham bagi murid yang kurang faham untuk bertanyakan sesuatu yang ia sedang pelajari. Guru dapat meningkatkan kemahuan dan minat pelajar dalam setiap mata pelajaran. Itu menggunakan bahan bantu mengajar seperti slideshow, komputer dan sebagainya. Bukan bergantung kepada buku semata-mata. Bersedia dan berupaya untuk mempelajari sesuatu yang baharu dan mampu berfikir di luar kotak selain daripada buku teks semata-mata. Di sini dia menggunakan bahan seperti modul, buku rujukan, buku latihan selain daripada buku teks untuk meningkatkan daya pemikiran dan membantu pelajar untuk berfikir secara luar kotak dan lebih efisien. Dari aspek memotivasikan murid, ia dapat memberi murid semangat dan dorongan, iaitu pelajar akan lebih bersemangat dan aktif semasa
sesi PNP. Membangkit, mengarah serta mengawal minat dan tingkah laku. Itu murid akan lebih bijak dalam membuat sesuatu keputusan. Memastikan murid sentiasa mempunyai minat dan semangat untuk belajar. Memahami dan menerima input pengajaran yang diajar oleh guru dengan mudah. Itu setiap perkara yang diajar akan mudah untuk diingati dan dapat memudahkan guru dalam sesi pengajaran. Dapat membentuk hubungan yang baik antara guru dan antara murid dengan murid. Okey, di sini maknanya apabila sesi pengajaran berlaku, murid akan dapat membantu satu sama lain termasuk dengan guru tu sekali. Okey, akhir sekali memastikan pelajar tidak terjebak dalam aktiviti salah laku dan mengelakkan berlakunya keruntuhan akhlak. Okey, di sini lebih kepada pihak kaunseling ataupun mana-mana pihak sekolah yang bertanggungjawab. Okay. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Muaz Hamdi bin Abdullah. Nombor metrik di 2019 2091 458. So, pembincangan kali ini saya akan menerangkan mengenai kelemahan dalam pengurusan murid. Okey. Salah satu soalan yang ditujukan kepada pihak SMK Tunku Abdul Aziz adalah seperti berikut. Dari pemerhatian pihak sekolah, apakah kelemahan dalam pengurusan murid pada masa ini? So, pihak sekolah tersebut memberi respons bahawa terdapat beberapa kelemahan dalam pengurusan murid dari aspek disiplin. Aspek disiplin adalah satu aspek yang tidak digemari oleh kebanyakan guru. Aspek ini membincangkan mengenai soal disiplin yang perlu ditangani dan tidak digemari oleh sesiapa sahaja yang perlu dihadapi, yang terpaksa dihadapi. So, contohnya macam ponteng sekolah, ponteng kelas, datang lewat ke sekolah, bergaduh sama murid, bersikap biadab antara guru dengan rakan-rakan, tidak menyiapkan kerja sekolah dan sebagainya. Hal ini akan menyebabkan semangat seorang guru untuk memberi khidmat baktinya terhadap anak bangsanya akan tercabar. Oleh sebab itu, tidak ramai guru yang bersedia untuk melibatkan diri secara langsung untuk menjadi guru disiplin sekolah. Biarpun pepatah perguruan mengatakan bahawa setiap guru adalah guru disiplin. Kelemahan dari aspek mengurus rekod murid, terdapat beberapa kelemahan dalam aplikasi pangkalan data murid APDM yang digunakan oleh semua sekolah untuk mengurus rekod murid. Antaranya ialah kehilangan maklumat, pemisahan data, memerlukan individu yang berkelayakan sahaja untuk mengaksesnya dan lain-lain lagi. So, kegagalan sistem atau serangan virus boleh menyebabkan kehilangan maklumat mengenai rekod murid, seperti rekod kehadiran murid, rekod kesihatan murid, rekod peperiksaan dan pencapaian murid dan sebagainya. Pemisahan data pula boleh berlaku apabila setiap fail yang dibina tidak dihubungkan antara satu sama lain. Hal ini menyebabkan proses kemaskini data tidak dapat dilaksanakan dengan efisien dan sempurna. Aplikasi ini juga hanya memerlukan individu yang berkelayakan sahaja untuk mengendalikan sistem pangkalan data murid. Okey, kelemahan yang kedua dari aspek kesediaan murid belajar. Okey, antaranya ialah sebahagian besar murid telah hanyut dalam penggunaan gadget sehingga mereka lalai dalam persediaan untuk belajar. Murid juga telah hilang minat terhadap pelajaran dan aktiviti-aktiviti di sekolah. Justru guru-guru sangat berperanan penting untuk menasihati dan membimbing pelajar di sekolah. Selain itu, wajarlah juga pihak sekolah menganjurkan program-program yang memberikan kesedaran kepada pelajar ni dalam membuat kesediaan untuk belajar.
Akhir sekali, kelemahan dalam aspek memotivasikan murid. Antaranya ialah kurangnya penekanan dalam pendidikan kerohanian kerana masih banyak kes keruntuhan akhlak seperti gejala buli, vandalism, kes buangan bayi dan sebagainya. Murid banyak meluangkan masa dengan aktiviti-aktiviti yang kurang berfaedah. Selain itu, murid juga tiada minat yang mendalam untuk mengikuti motivasi yang diberikan oleh guru-guru. So, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Nama saya Beatrice Urai alias Jikulo, memegang nombor kad metrik di 2019-209-1179. Saya dari AT23 ISMP Seni. Saya berasal daripada Keningau, Sabah. Saya akan teruskan pembentangan iaitu kesan daripada pengurusan murid di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Aziz, Alor Star Kedah. Kesan yang pertama adalah semua pihak dapat mengetahui maklumat pelajar dengan lebih terperinci daripada pelbagai sudut. Hal ini kerana SMK Tunku Abdul Aziz ni dia menggunakan aplikasi pangkalan data murid APDM yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di semua sekolah di seluruh Malaysia. Kesan yang kedua adalah membolehkan guru untuk mengajar mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan. Kesan yang ketiga adalah dapat mengubah tingkah laku pelajar, sikap dan kepercayaan pelajar. Kesan yang terakhir daripada pengurusan murid adalah usaha dan kemauan individu untuk belajar, bekerja kuat dan mencapai prestasi yang cemerlang di sekolah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farham bin Yusuf, bernombor metrik di 2019-209-1688, dan saya akan memberitahu langkah-langkah penambahbaikan daripada kelemahan pengurusan murid di Sekolah Kebangsaan Tunku Abdul Aziz. Saya telah membahagikan langkah-langkah penambahbaikan pengurusan murid kepada 3 elemen utama, iaitu elemen pengurusan rekod murid, yang kedua kesediaan belajar, dan yang ketiga elemen memotivasikan para pelajar. Kita terus kepada elemen pertama, iaitu langkah penambahbaikan dalam pengurusan rekod murid. Langkah utama yang perlu dilakukan oleh guru-guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Aziz untuk menambah baik dalam pengurusan rekod murid adalah memperketatkan penggunaan aplikasi pepatih My Sekolah. Aplikasi ini merupakan aplikasi di mana murid perlu mengesahkan kehadiran ke sekolah dengan cara imbasan jari. Aplikasi ini dapat memudahkan guru-guru terutamanya guru kelas untuk mengisi kedatangan murid. Aplikasi pepatih My Sekolah ini juga dihubung dengan data di aplikasi pangkalan data murid APDM e-kehadiran apabila murid telah mengimbas jari mereka. Kehadiran para murid-murid terus dihantar ke aplikasi pangkalan data murid APDM. Aspek kedua merupakan aspek kesediaan belajar. Langkah yang perlu diambil oleh guru-guru adalah memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan kesediaan pelajar dalam kalangan murid-murid. Hal ini kerana pelajar yang mempunyai visi tentang masa depan mereka sendiri akan berusaha gigih untuk mencapai kejayaan mereka.
Jadi guru-guru perlulah bersedia untuk mendampingi para murid-murid supaya murid-murid dapat berkomunikasi dengan para guru dan menyebabkan para guru dapat membantu murid-murid supaya mereka dapat mencapai kejayaan mereka. Kita pergi ke aspek terakhir, iaitu langkah penambahbaikan dalam memotivasikan murid. Guru-guru perlulah sentiasa mengadakan sesi ramah mesra dengan murid-murid untuk membuktikan guru-guru benar-benar mengambil berat tentang mereka. Dengan cara ini, wujudlah kemesraan antara hubungan guru dan anak-anak murid. Hal ini akan membantu para murid-murid untuk mengendalikan masalah-masalah peribadi mereka serta akan menambah keyakinan mereka untuk mencapai kejayaan mereka. Secara rumusannya, bab ini menjelaskan bagaimana cara guru menguruskan murid yang berbeza dari segi perbezaan jantina, perbezaan kadar pertumbuhan fizikal, perbezaan perkembangan mental, perbezaan minat dan kecenderungan, perbezaan status sosioekonomi dan perbezaan kecergasan individu. Selain itu, dalam bab pengurusan murid ini juga menerangkan bagaimana cara guru-guru untuk mengetahui kesediaan anak murid mereka di dalam kelas masing-masing. Akhir sekali, melalui bab pengurusan murid ini, guru dapat mengendali murid-muridnya dan memperbaiki cara pengajaran mereka di dalam kelas. Sekian sahajalah daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan 10. Saya wakil kumpulan 10 ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum.